Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tersebar sebuah video di mana Don Daniel menerangkan tentang beberapa lokasi sejarah berlakunya Perang Badar. Daripada video tersebut agak ramai yang mengkritik tentang sumber yang dijadikan rujukan oleh Don Daniel sebab secara zahirnya macam tidak logik pula. Rasulullah SAW daripada awal sudah pun mengetahui tempat meninggalnya orang-orang tertentu ya. Namun kemudian ada pula yang membela Don Daniel dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Don Daniel tersebut ada dalam Sahih Muslim. Maka saya pun membandingkan antara hadis Sahih Muslim tersebut dengan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Don Daniel, dan saya dapati ada tiga sisi, tiga sudut yang tak kena. Jadi dalam video ini saya akan jelaskan apakah itu. Sambil itu saya akan mainkan video yang dimaksudkan dan tuan-tuan dan puan-puan bandingkan dengan hadisnya ya. Hadisnya boleh dirujuk dalam Sahih Muslim nombor 5120 atau penomboran lain hadis nombor 2873. Ayuh kita tonton dan bandingkan. Okey, ni nota tambahan. Sebelum perang, kan perang 17 Ramadan hari ni. Semalam Nabi mai petang tu Nabi turun tengok kawasan ni sebab orang Islam conquer sini. Orang jahat duduk jauh. So, bila Nabi mai tu, Nabi bawa Nabi punya tongkat. Nabi tanda ni. Abu Jahal mati sini. Utbah mati sini. Syaibah mati sini. Al-Walid mati sini. Nabi tanda dah. Nabi tanda dah siapa yang mati dan semua mati tepat di mana yang Nabi tanda. Sebelum peperangan sah? Macam saya kata tadi, hari ni 17 Ramadan, semalam, petang malam Nabi mai. Nabi duduk pada atas, Nabi turun, Nabi melawat kawasan ni, Nabi tanda. Nabi tanda. Semua yang Nabi tanda tu, semua mati tepat di tempat yang Nabi tanda. Seolah-olah nak bagi tahu kata, Nabi tahu dah mereka mati ke tak. Tapi Nabi punya doa tu tak, ya Allah, macam tak enam dah. Itu kata Nabi dengan kita beza. Kita jaya belum tentu. Doa malah dah. Jadi bila dia dah habis dah perang, Nabi mai kutip jenazah orang Islam, 4 orang tadi, Nabi bawa pergi sebelah sana. Apa nama yang orang jahat, Nabi tahu semua masuk dalam ni. Ni ada perigi ni dalam ni. Nabi tahu dalam perigi ni semua badan mereka dalam tu. Nabi habaq dengan mereka bagaimana laknat dan hinanya mereka, dan mereka akan dapat ketentuan yang Allah tentukan mereka. Ini tempat. Baik, kita sudah pun menontonnya. Maka sekarang ulasan saya ya. Jadi apabila saya kata ada yang tak kena tu adalah dari 3 sudut ataupun 3 aspek ya. Sudut yang pertama ialah lafaz hadis. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim, lafaz hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, inilah tempat. Okey, inilah tempat si fulan akan mati esok insya-Allah. Baginda tidak sebut namanya. Sementara Don Daniel pula menyebut nama secara spesifik. Yang ini Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid. Maka timbul persoalan, mana mari nama-nama tersebut? Okey, mungkin nama-nama itu adalah berdasarkan perbandingan dengan hadis-hadis lain dalam bab ini. Okey, kalau ia berdasarkan hadis-hadis yang lain, maka hendaklah disebut bahawa ia berdasarkan hadis yang lain. Sebagai contoh ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, inilah tempat si fulan akan mati esok insya-Allah. Sementara berdasarkan hadis-hadis lain berkemungkinan yang baginda masukkan ialah Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Begitu disiplinnya. Bukan boleh main tembak saja. Kemudian disebut bahawa Rasulullah ambil tongkat. Dalam lafaz hadis tak ada tongkat. So tongkat tu mana mari? Okey. Jadi ini dari sudut yang pertama, lafaz hadis ya. Baginda menyebut si fulan. Bila disebut si fulan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rasulullah SAW mendapat wahyu tentang akan gugurnya beberapa orang ketika perang Badar esoknya, tanpa baginda dapat lihat secara spesifik siapakah orang itu. Maka sebab itu Rasulullah menyebut si fulan. Jika kes pertama, Rasulullah sendiri pun tak tahu, siapalah pula kita ni tiba-tiba boleh kata tahu yang itu adalah si fulan ya. Okey, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Rasulullah dah sebut nama.
tetapi perawi hadis yang terlupa. Lalu kerana itulah si fulan. Maka kalau kita nak jelaskan si fulan itu berdasarkan riwayat lain, boleh. Tapi hendaklah kita kata bahawa berdasarkan analisa saya, berdasarkan kajian saya, kemungkinan yang dimasukkan dengan si fulan itu ialah Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Al-Walid. Itu sebagai contoh ya. Demikian disiplin dalam ilmu hadis. Maka dari sisi yang pertama, dari sudut yang pertama, yang tak kena itu ialah dari sudut lafaznya. Kedua ialah pergerakan. Notice tak? Perasan tak? Don Daniel bergerak. Di sinilah akan matinya Abu Jahal. Di sinilah akan matinya Utbah. Di sinilah Syaibah. Di sinilah Al-Walid. Apabila Don Daniel bergerak, beliau sedang melakonkan semula pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dari mana anda dapat tahu bahawa Rasulullah melakukan pergerakan seperti itu? Sebab dalam hadis tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita berkata tidak boleh mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bukan sahaja dari sudut lafaz tetapi juga dari sudut pergerakan. Kita tak boleh menyandarkan sesuatu pergerakan, kita tidak boleh melakonkan satu pergerakan lalu berkata Rasulullah bergerak seperti ini, melainkan ada petunjuk yang jelas, ada dalil yang jelas daripada hadis. Kalau tak ada, tak boleh. Okay, dari situ tu kita lihat Don Daniel melakukan pergerakan seolah-olah Rasulullah yang melakukan pergerakan tersebut, padahal di sana tidak ada dalil setahu saya bahawa Rasulullah melakukan pergerakan seperti itu. Ini dari sudut yang kedua. Dari sudut atau sisi yang ketiga ialah lokasi. Lokasi, kita semua tahu perang Badar berlaku di Badar lah kan. Tetapi perigi yang ditunjuk tu, betul ke perigi tu? Okey, tanah Arab Saudi tu, itu padang pasir. Memang banyak telaga sebab orang susah nak cari air kan. Jadi memang ada banyak telaga. When you want to specify that this well is the well, you must give proof. Apabila anda nak berkata inilah perigi yang mana dihumban mayat-mayat tersebut, anda kena kemukakan bukti. Tak boleh main tunjuk saja ataupun berdasarkan cerita-cerita orang kampung ke, orang tempatan ke kan. Kena ada bukti bahawa itulah periginya. Kalau sekadar main tunjuk, boleh, tak apa. Hendaklah kata kemungkinan besar inilah periginya. Kemungkinannya inilah periginya. Okey, drone dah tersangkut bawah pokok. Jadi tuan-tuan dan puan, dari tiga sisi inilah yang saya perhatikan perlu diperbetulkan ataupun perlu disemak semula apa yang dikatakan oleh Don Daniel. Seterusnya, itu dari tiga sisi lah. Satu perkara yang saya perhatikan ialah masyarakat kita sebahagiannya, antara individu dengan agama, mereka lebih fokus kepada membela, kepada menjaga individu, bukannya agama. Apabila ia melibatkan ustaz kesayangan mereka, mereka akan membela tak kisah macam mana pun. Walaupun ustaz itu telah menyampaikan sesuatu yang bersalahan dengan agama, sesuatu yang berlainan dengan dalil, dalam kes ini sesuatu yang tokok tambah, exaggeration di atas hadis yang sahih. Padahal prioriti kita sepatutnya ialah menjaga ketulinan agama, bukannya menjaga nama individu. Sebenarnya lebih tepat kita jaga kedua-duanya sekali sebab individu itu pun sesama Muslim. Namun antara dua itu, yang patut diberi prioriti ialah menjaga ketulinan agama. Jika kita hanya menjaga nama baik individu, siapa yang nak menjaga ketulinan agama? Apatah lagi apabila individu itu sendiri yang mencemari ketulinan agama. Maka para penonton yang dirahmati Allah, kita kena betulkan prioriti. Saya bukan suruh maki hamun ke, mencela ke, mencerca ke, merendah-rendahkan. Bukan. Tetapi saya perhatikan, baik dalam video ini mahupun mana-mana video react yang lain, sebahagian para penonton channel saya, mereka punya prioriti ialah kena jaga nama baik insan, kena jaga nama baik ustaz atau ustazah terbabit. Padahal ustaz-ustazah itu yang telah menyampaikan sesuatu yang mencemari ketulinan agama. Sekarang ni siapa yang nak menjaga ketulinan agama? Kan jika ketulinan agama tidak dijaga, maka ia akan menjadi tercemar dengan berbagai-bagai tokok tambah, salah faham dan sebagainya, sehingga anak cucu kita, zuriat kita, agama macam manakah yang akan mereka pegang? Maka para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita jaga dua-dua, tetapi prioriti keutamaan hendaklah pada menjaga
ketulinan, menjaga nama baik, kalau boleh sebut, menjaga nama baik agama. Okay, kemudian barulah individu. Dan dalam kes ini kita buat video react bukanlah dengan untuk mencela individu. Okay, bukanlah untuk mencela individu, tetapi first priority ketulinan agama. Dalam kes ini cerita sebenar perang Badar tu macam mana. Kemudian barulah kita nak kata mungkin dia terkhilaf ke, mungkin dia menyampaikannya tanpa rujukan ke. Tapi kalau tanpa rujukan, buatlah preparation sebelum ni kan, jangan main tembak saja. Okey. Satu lagi perkara sebelum berakhir. Sini bising lah. Kita ke sanalah. Satu lagi perkara sebelum berakhir ialah apabila seseorang itu dikenali secara lazimnya sebagai orang yang tidak berdisiplin dalam menyampaikan hadis. Tidak berdisiplin dalam menyampaikan hadis, maka itulah trademark dia. Bila itulah trademark dia, maka tidaklah menjadi, kita tak boleh menyalahkan apabila orang ramai mempersoalkan dia apabila dia menyampaikan satu kisah yang memuskilkan. Berbanding dengan seseorang yang dikenali menjaga disiplin ilmu hadis, maka apabila dia menyampaikan sesuatu kisah yang memuskilkan, kita akan ini mesti ada rujukan ni, ini mesti ada ni kan. Berbeza dengan seseorang yang dikenali, syiri lazim ni ialah tidak menjaga ilmu hadis. Tidak menjaga disiplin ilmu hadis ni bahasa yang paling lembut boleh cakap lah. Yang dikenali tidak menjaga disiplin ilmu hadis, maka apabila dia menyampaikan sesuatu yang memuskilkan, kita boleh jangkakan orang ramai akan mengkritik. Tengok si fulan ni, memang gitulah cara dia. Jadi dalam kes ini, apabila ada yang mengkritik Don Daniel atas kisah yang beliau sampaikan tentang perang Badar itu, kita tidak boleh salahkan orang yang mengkritik, kerana Don Daniel memang dikenali kurang memberi perhatian kepada disiplin ilmu hadis. Jadi pengajarannya di sini hendaklah semua para penceramah, para agamawan memberi perhatian kepada disiplin ilmu hadis sehingga trademark anda dikenali sebagai seorang yang berdisiplin dalam menyampaikan ilmu hadis. Baik, demikianlah ulasan serta react saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.